Sebuah gudang di Senai telah diserbu oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS baru-baru ini. Jadi, gudang tersebut dipercayai menjadi katal kepada daging haram dan diedarkan kepada permis-permis kecil di Malaysia. Katal dipercayai menyamar sebagai syarikat ataupun pembekal daging beku halal dan kemudiannya mengedarkan kepada pembekal-pembekal kecil dan juga pembekal-pembekal besar di Malaysia yang sebenarnya daging tu tak halal pun. Dan dikatakan syarikat ini telah cetak stiker dan juga logo halal kemudian ditampal kepada daging-daging yang telah diimport daripada luar negara. Dan tindakan ini sebenarnya dibuat untuk meyakinkan kepada pemborong di Malaysia untuk mengambil bekalan daging sejuk daripada gudang tersebut. Jadi dengan menampal logo halal dan juga repack daging-daging yang diimport daripada Ukraine, Argentina, Brazil dan juga China, bila kita cakap pasal haram ni, tidak semestinya daging babi saja. Kita berbalik kepada konsep halalan toiban, di mana dari segi pembersihan, penyembelihan dan bagaimana daging itu diproses, itu semua amat dititik beratkan dalam proses halalan toiban. Operasi ini juga diketuai oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna, dan dipercayai daging-daging ini diimport di negara luar, kemudian dibawa ke kilang tersebut dan diproses oleh pekerja Bangladesh. Kemudian lori yang dibawa ke kilang tersebut juga tidak diiktiraf oleh JAKIM, dan di sini kita dapat lihat betapa tidak bersihlah dia punya proses daging itu. Jadi korang bayangkan, selama ni yang kita makan yang kita ingat daging ayam, daging lembu, sebenarnya adalah daging kuda, daging kenguru dan daging-daging yang lain. So disebabkan syarikat yang tidak bertanggungjawab ni, mungkin saya tidak mendoakan yang kita dah makan, tapi kita berkemungkinan besar telah pun makan daging beku yang diproses oleh kilang tersebut. Sebab apa? Sebab MAKIS telah merampas 1.5 tan daging yang dipercayai tidak halal yang berjumlah 30 juta ringgit Malaysia. Dan MAKIS juga mempercayai bahawa 30 premis di Malaysia juga mengeluarkan daging-daging yang sama dengan kilang tersebut. So memang probability untuk kita makan daging yang tidak diproses secara halalan toiban itu amatlah tinggi. Dia punya, orang cakap, risikonya. Kerja-kerja ini ataupun sindiket daging haram ni telah bertahun-tahun lamanya berjalan dan kita sebenarnya tidak sedar, dan baru beberapa minggu lepas dikatakan di kilang tersebut ada juga daging halal dan juga ada juga daging yang diimport dan tidak halal ni, tetapi mereka telah satukan. Dan bila kita tengok dia orang gabungkan antara daging halal dan juga daging yang tidak halal ni, bila dia gabung, dia takkan jadi halal. Dia tak ada istilah semi halal dalam Islam ni. Dia adalah sama ada halal ataupun tidak halal. Itu saja. Jadi modus operandi yang dijalankan oleh mereka ni, dipercayai mereka mengimport daging-daging tersebut daripada luar negara, kemudian mereka seludup melalui pelabuhan di Pasir Gudang dan juga Tanjung Lepas. Jadi itulah orang cakap proses perjalanan daging tidak halal itu. Punca utama kes ini berlaku adalah rasuah. Siasatan masih lagi dijalankan bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ini, dan pihak polis menyeru jika anda ada maklumat ataupun apa-apa info, tolonglah salurkan kepada pihak polis ataupun pihak yang sedang menyiasat kes ini. Jadi mungkin selepas ini kita boleh kurangkanlah makan daging-daging beku yang ada di luar sana, dan kita ambillah daging-daging yang segar yang dipercayai sumbernya datang dari mana.